Okay, Assalamualaikum dan selamat datang. Okay, hari ini cikgu akan membincangkan mengenai kebangkalan peristiwa bergabung. Okay, so kebangkalan bergabung ni adalah topik tingkatan 4 bagi KSSM 2020, topik baru ataupun silibus baru dalam tingkatan 4 SPM lah, Matematik SPM. Okay, so saya akan ulas sikit beberapa topik dalam kebangkalan peristiwa bergabung ni lah. Okay, so kita tengok kepada dia punya slide. Okay, so kita ada kebangkalan peristiwa bergabung. Peristiwa bergabung ni adalah combination, adalah gabungan antara dua peristiwa yang berlaku serentak. Okay, right. Okay, dalam peristiwa bergabung kita ada dua bentuk, dua kriteria, itu dinamakan sebagai kriteria kesatuan dan juga kriteria persilangan. Kesatuan ni bila berlaku kesatuan ni berlaku apabila kebangkalan peristiwa A atau peristiwa B berlaku atau kedua-duanya berlaku. Maksudnya kesemua kesudahan dia A dan B itu berlaku serentak lah, sekali dia ambil kesatuan. So itulah peristiwa untuk kesatuan lah. So A bersatu dengan B. So kalau kita tengok daripada set, kalau saya baca set balik, tengok kalau kita buat bulatan A dan ada kesatuan B kat sini, so kita ada A dan B di sini. So kalau kesatuan mengagumi semua ni, okay, kita lorotkan di kawasan ini penuh. So inilah kesatuan. So maksudnya apabila peristiwa itu adalah peristiwa kesatuan, so kebangkalan A atau peristiwa B berlaku atau kedua-duanya berlaku. Okey, macam mana pula dengan persilangan? Okey, persilangan akan berlaku apabila kebangkalan kedua peristiwa A dan peristiwa B berlaku. So maksudnya dia kena ada A dan B. So maksudnya dia adalah persilangan lah kat sini. So kedua-dua mesti berlaku serentak. Okey, so sebagai contoh kita ada set, okay, set A dan set B. So persilangan berlaku di tengah-tengah ni. Persilangan antara A dengan B tu adalah berlaku pada di tengah. Okey, itu beza antara peristiwa gabung berkaitan dengan kesatuan dan peristiwa gabung berkaitan dengan persilangan. Okey. Let's move on to the next one. Okey, cuba contoh satu ni. Okey. So contoh pertama dia bagi kat sini. Kotak P mengandungi 4 keping kad berlabel 1, 2, 3 dan berlabel 1, 2, 4 dan 9. Dan kotak Q mengandungi 3 keping huruf berlabel E, Q dan U. Okey, so kita kena describe dulu lah. P tu apa? Kita pakai, kita tengok sini. P kita ada. Sebentar. Okey, P kita ada. Dalam kotak P kita ada nombor 1, kita ada 2, 4 dan 9. So dan Q kita ada, dalam kotak Q kita ada, kotak dia adalah E, Q. E, Q, U. Kita keluarkan itu. So, yang pertama, A. Peristiwa mendapat nombor ganjil. Okay. So, A ada, A dia cakap itu peristiwa mendapat nombor ganjil. Kita highlightkan, nombor ganjil. Okay. So, kita ada kedua kesudahan yang sini lah, P dengan Q. Bukan A dengan B. So, A saja itu adalah P dengan Q. Okay. So, kita kena tahulah. Okay. So, kita tahu set semester kalau kita gabungkan S adalah set semester kita boleh gabungkan adalah kita dapat 1 E. Okey. 1 E, 1 Q. Okey. 1 U. Okey. Kalau yang pertama adalah 1, so dia menjadi 1 E, 1 Q, 1 U. Yang kedua, kalau kita pilih 2 starting dia ataupun kad pertama adalah dapat 2. So kad kedua mesti dapat E juga ataupun 2Q ataupun 2U. Kebangkalan ni lah untuk keseluruhan. Okey, kalau bila perempat pula, 4 sama juga, 4E, 4U, 4Q dan 4U. Okey, dan yang terakhir kalau dapat 9, so 9E, okey, 9Q dan 9U. Okey, ini kesudahan untuk kesemua peristiwa dia. Kita ambil semua peristiwa dulu.
Okey, sekarang kita nak dapatkan A. A adalah mendapat nombor ganjil. A diganjil kan. Okey, A adalah nombor ganjil. So kita ambil yang nombor ganjil. Nombor ganjil mana yang kita ada kat sini? Tengok, kita highlightkan. Kita pakai warna biru. Okey, so yang kita ada nombor ganjil adalah 1E. Okey, 1E, 1Q, 1U. Okey, kita ada 9E, 9Q dan 9U. So kita boleh senaraikanlah. 1E, 1Q, okey, 1U, okey, 9E, okey, 9Q dan 9U. Okey, itu kesudahan untuk A. Macam mana pula kenang kesudahan dengan untuk kesudahan B pula? Okey, B dekat iaitu peristiwa mendapat satu huruf vokal. Okey, satu huruf vokal. Vokal adalah A, E, I dan O, U. So mana ada E, I, O, U tu? Okey, so kita ada ni E, U, E, U, E, U, E, U. So ada kurang 8 lah. Okey, kita tengok B. So B. So kemudian kita ada 1E. Okey, kita ada 1U. Okey, 1U, 2E dan 2U. Lepas tu kita ada 4E. Okey, lepas tu kita ada 4U. Okey, lepas tu kita ada 9E. Dan akhir sekali kita ada 9U. Okey. So ini adalah semua kesudahan yang berlaku apabila peristiwa mendapat satu huruf vokal berlaku lah. Okey, so maknanya salah satu lah. Antara, okey, so maksudnya satu nombor ganjil, satu lagi huruf vokal. So ini kesudahan yang akan berlaku lah. So bila A akan dapat dari kurang 1, 2, 3, 4, 6. So B akan dapat 8. So bila kita cakap pasal kesatuan ni, okey. So bila kesatuan kita akan ambil semua. So A bersatu dengan B. Okey, kita ambil semua. Tapi kalau yang bertindih tu kita buat ni lah. Kita pilih yang bertindih dulu. Takut kita repeat Okay, yang bertindih adalah 1E kan. 1E. Okey, 1E. Lepas tu kita ada 1U. Okey, 1U. Lepas tu kita ada 9E dengan 9U. Okey. So ini adalah yang apa cakap bertindih. Okey. Garisan yang bertindih. So bila garisan bertindih, so nilai dia akan jadi apa? Kalau A bersatu dengan Q. Okey, mula kita salin dulu ni nilai-nilai yang bertindih tu. Okey. So kita akan dapat 1E, 1U. Okey. Lepas tu 9E. Okey. Kita ada 9U. Okay, ini yang bertindih. So yang tidak bertindih adalah 1Q. Okey, 9Q. Okey. Kita ada 2E. Okey, kita ada 2U. Okey, kita ada 4E. Lepas tu kita ada 4U. So kat sini kita ada berapa unsur tu? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kita ada 10. Okey, bukan 10. Dia punya unsur lah untuk bila peristiwa kesudahan dapat A bersatu dengan B. So apakah berlaku kalau kesudahan peristiwa A bersilang dengan B? Kalau A bersilang dengan B,
kita ambil kesudahan yang sama. Kita bulatkan tadi. Kesudahan yang pertama kan. Okey. So pada ni. So nak dapatkan dia punya tu adalah kita dapat 1E 1U. Okey, kalau bersilang kan. Bentar. So kalau bersilang, dia bersilang. So kita akan dapat 1E. Okey, 1U 9E dan 9U. So kita ada 4 saja. Itu ada membezakan antara peristiwa yang berlaku kalau melibatkan operasi kesatuan dan juga persilangan. Dapat di sini Okey, so simple je. Kalau bersatu, kita dapatkan yang bersilang ataupun yang bertindih tu ataupun yang sama, benda yang sama. Kita highlightkan dulu. Lepas tu yang tak ada, yang bulat tu, yang tidak bertindih tu, kita salin balik. So maksudnya kesemua unsur antara kedua-dua set tu termasuk. Okey. Itu dinamakan kesatuan ataupun persilangan. Simple je. Okey, kita pergi kepada peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Okey, apa itu peristiwa bersandar? Okey, peristiwa bersandar adalah jika kesudahan bagi peristiwa pertama mempengaruhi kesudahan bagi peristiwa kedua. Manakala tidak bersandar atau tak bersandar berlaku apabila jika kesudahan peristiwa pertama tidak mempengaruhi kesudahan peristiwa kedua. Kesudahan peristiwa kedua. Okey, contoh apa ya? Okay, kalau untuk bersandar, kalau A bersilang dengan B, so maksudnya kebangkalan A tidak sama dengan hasil darab kebangkalan A dan kebangkalan B. So kebangkalan A dengan B tidak sama, A bersilang dengan B tidak sama dengan kebangkalan hasil tambah kebangkalan A dan kebangkalan B. So kalau tidak bersandar, kalau tidak bersandar bermaksud persilangan A dengan B tu, kebangkalan A bersilang dengan B ni sama dengan hasil tambah hasil tambah kebangkalan A dan kebangkalan B. Okey, tapi benda ni dia tak rigid sangat. Sebenarnya awak tak dia tak expose sangat soalan tu, nak tanya peristiwa tu bersandar ataupun tidak. Dan certain soalan dia akan tanya sama ada peristiwa ni bersandar atau tidak. So dia just macam konsep lah. Tapi kalau minta pembuktian, baru kita akan letakkan sama ada peristiwa ni bersandar ataupun tidak. Tapi formula dia simple je. Kita kena tengok yang ni. Dua ni je. Okey, nak membezakan antara bersandar atau tidak bersandar. Okey. Next, kita pergi contoh yang kedua. Okey. Contoh kedua, sekejap Okey, contoh kedua ni, dia bagi setiap nombor 2, 4, 6 dan 8 dicetak pada skeping kad. Kad-kad itu dikocok. Kocok tu dipilih lah. Dikocok dan 2 kad dicabut secara kocok, maksudnya dia pusing-pusing kad dalam balang lah. Dikocok dan 2 kad dicabut secara awak. Satu demi satu tanpa pengembalian. So kita dah ambil cabut satu. So kita tak masukkan balik dalam kotak tu ataupun dalam balang tu. Okey. Okey. Untuk membentuk nombor 2 digit. Okey, kita ada 2, 4, 6 dan 8. Okey. So, untuk soalan ni, untuk kebangkalan kita ada dua pilihan. Dua alternatif. Sama ada kita nak gunakan kaedah table ataupun jadual ataupun kita gunakan gambar rajah pokok. Dalam situasi ini, kita hanya ada satu kotak saja. Kotak saja. So, bila satu kotak, cikgu sarankan kita gunakan kaedah kotak. Memudahkan cara kita lah. Okey. So, kita asingkan kotak tu kepada dua bahagian. Dalam 4 bahagian lah. Okey. 2, 4,
6 dan padam. Okey. Okey. So kita ada 2, 4, 6 dan 8 lah. Okey. Ni untuk cabutan pertama, ni cabutan kedua. Okey. So cabutan pertama kita ada start dengan nombor 2. Kita ada, lepas tu kita ada 4. Lepas tu kita ada 6. Kita boleh ada 8. Okey. Cabutan kedua kita ada juga 2, 4, 6, 8. Okey, dekat sini bila cabutan pertama adalah 2, cabutan kedua dia tak boleh jadi 2 lah. Sebab dia tidak dikembalikan. Kalau dikembalikan, nombor 2 tu boleh dapat cabutan kedua lah. So kita highlightkan kalau nombor sama, so kat sini kita gelapkan. So maksudnya dia tak akan berlaku lah. Kesudahan ni tak akan berlaku di sini. Okey, dan kita kena tulis lah apa kesudahan dia. Okey, sekejap cikgu warna merah. Okey. So kita ada cabutan pertama adalah 4 katakan. Cabutan pertama adalah 2. 2. So cabutan kedua adalah 4. So jadi 2, 4. Lepas tu 2, 6, 2 dah 8. Okey. Macam mana pula 4? 4 pun sama. So 4, cabutan pertama adalah 4, cabutan kedua mesti start dengan 2 lah. 2. Okey, 4, 6 dan juga 4, 8. Okey, yang ni pula 6, 2, 6, 4 dan 6, 8. Yang ni pula 8, 2, 8, 4 dan 8, 6. Dah settle dah semuanya kesudahan mendapat itulah. Kalau yang pertama adalah nombor yang pertama tu, dan yang kedua untuk set nombor 2, 4, 6, 8. So kita boleh buatlah ramalan kat situ. Yang penting 2, 2, 4, 4, 6, 6 dan 8, 8 ni takkan berlaku. Kenapa tak akan berlaku? Sebab dia dah bagi syarat dia. Syarat kat sini tanpa pengembalian. So kalau tanpa pengembalian dia tak boleh berulang. So yang kita ambil dari nombor 2, yang tinggal dalam kotak tu bukan 2 lagi. Yang tinggal adalah 4, 6 dan 8. So apa kita buat tu? Kita just pilih random. Yang pertama adalah 2. So cabutan kedua mungkin 4, mungkin 6, mungkinlah 8. Macam itulah. So kalau peristiwa dia tidak dikembalikan. Okey, kita tengok nombor 3 pula. Okey, nombor 3 ni cakap apa ni? Kotak sebuah kotak A mengandungi 3 keping kad berlabel M, N dan O. Okey. So kita ada 2 kotak di sini, kotak A dan kotak B. B mengandungi 3 keping kad yang nombor 2, 4 dan 5. Okey, kita kelukis dulu. Kotak M dengan kotak N. So kita ada A, kita ada B. Okey, kotak dia. So kotak pertama kita ada M, N dan O. Okey, yang B kita ada nombor 2, 4 dan 5. 2, 4 dan 5. Okey. Kali ni cikgu nak lukis gunakan kaedah gambar rajah pokok. Okey, gambar rajah pokok. Okey. Dia tak ada masalah nak guna table ke, nak guna gambar rajah pokok pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Semua kita kena kelaskan lah. Antara kotak A ni, kotak B tu kita kena buat perasingan. Okey. Untuk gambar rajah pokok kita ada 2, kita boleh buat banyak slot lah. Okey. So kita ada kotak A iaitu MNP kan. So kotak A adalah MNP. So M,
N MNP lah, MNO lah. MNO. Okey, itu cabutan daripada kotak A. Okey, cabutan daripada kotak B ialah 2, 4 dan 5 kan. So bermaksud kita perlu ada juga 2 untuk setiap M, N dan O. 2, 4, 5. Ini pun sama. 2, 4 dan 5. Dan terakhir pun 2, 4 dan 5. Okey, itu untuk kotak B. Okey, so kesudahan apa yang berlaku? Kesudahan kat sini. Kesudahan. Kesudahan apa yang kita akan dapat? Okey, sama juga. Kita akan dapat M2, M2, M4. Okey, lepas tu M5. Ni kalau cakap kad pertama adalah M, kad kedua akan jadi 2, 4 ataupun 5. Okey. Kalau N jadi juga N2, N4 ataupun N5. Okey. So N2, N4, N5. Okey. So kalau O pun sama, O2, O4, O5. That's it. Tak ada masalah, simple. Tak ada, jangan penekan kepala pasal kita nak pilih gambar je pokok ataupun kotak. Tak ada masalah. Kalau dia cakap minta buat gambar je pokok, kena buat gambar je pokok lah. Kalau dia bagi kotak, pakai kotak je. Tak perlu nak gunakan gambar je pokok untuk buat. Okay, simple like that. Okay. So, ini macam mana kita nak menjawab ataupun kita nak dapatkan kesudahan ke semua kes tu. So, kalau daripada dibagi. Okay, so macam mana kita nak tentukan bilangan kesudahan dia? Mesti ada soalan dia. Nak pastikan bilangan kesudahan dia. Ataupun nak check. Kita nak semak betul ke bilangan kesudahan ni. Kalau tak betul, kita ni buat check. Okay. So, kita tengok kat sini kita ada bilangan kesudahan dekat A, kita ada 3 nombor. 3 kad lah. Okay. B, kita ada 3 kad juga. Okay. So, kita ada 3. Sebelah ada 3. Cuba darabkan. 3 darab 3. So, 3 3 kita dapat 9. So, ada berapa kesudahan kita dapat kat sini? 9 kan? So, maksudnya kesudahan yang kita buat tu betul lah. Tak ada salah. So, maksudnya kita ada kotak A, kotak B. Kita darabkan bilangan dia. 3 darab 3 dapat 9. Faham Simple je nak dapatkan benda ni. Kesudahan tidak bersandar atau tidak bersandar. Okey, kita pergi pada contoh yang ketiga. Okey, contoh ketiga ni panjang sikit punya soalan. Okey, sebentar Okey. So kita akan menggunakan gambar rajah pokok untuk menjawab soalan ni. Okey. Dia cakap tu pada suatu hari tertentu kebangkaian hujan, kebangkaian hujan akan turun di 3 buah daerah A, B dan C di Melaka. Masing-masing ialah 0.4, 0.32 dan 0.58. Cek kebangkaian bahawa hujan akan turun di ketiga-tiga daerah di Melaka. Konteks ayat dia adalah tiga daerah iaitu A, B dan C. So kita darab A dengan daerah B dengan daerah C. Dia tiga benda. So kesudahan yang akan berlaku adalah tiga senario lah. Sama ada hujan ataupun hujan. Kita kan kalau jadi kita boleh gambar rajah pokok. Kita ada 2 keadaan saja, iaitu hujan, tidak hujan. Okay. So kalau kita nak buat macam ni lah. Kita buat gambar rajah pokok lah senang. Okay. So untuk daerah A. Okay, daerah A kita ada 2 keadaan, iaitu hujan ataupun tidak hujan. Okey, kita buat R tanda. R tu hujan, R tanda tu tidak hujan. Okey. So,
Untuk daerah A, hujan. Okey, kebakaran hujan akan turun. Hujan akan turun di daerah A adalah 0.4. Okey, 0.4. Ingat, kalau kebangkalian hasil tambah dia adalah 1. Kenapa? Kebangkalian ni ataupun P ni adalah di antara 0 hingga 1. Dia tak boleh kurang daripada 0, dia tak akan jadi nilai negatif dan dia tak akan lebih daripada nilai 1. So kita ambil 1 keseluruhan dia. Okey, kebangkalian. So kita ada A. Untuk A, daerah A, dia adalah 0.4. So maksudnya kebangkalian hujan adalah 0.4. Kebangkalian untuk tidak hujan, kita ada 0.6. 1 tolak 0.4. So dapat 0.6. Saya tulis kat sini 0.4 sebagai hujan, 0.6 sebagai tidak 0.6. Okey. So 0.6 tidak hujan. Okey, macam mana pula di daerah B pula? Okey, daerah B, daerah A, daerah B. So pun sama, kita ada hujan ataupun tidak hujan. Okey, ini bila A hujan. Tapi bila A tidak hujan pun sama, kita kena pecahkan. Ada dua keadaan juga untuk bahagian B, iaitu hujan atau tidak hujan. Okey, kenapa? Sebab kita ambil kita ambil gabungan 3 daerah A, B dan C kat situ. Okey. Untuk daerah B, hujan kita ada 0.32. Okey, tidak hujan akan jadi 0.5 0.68. 0.68. So kat sini 0.32. Okey. Ni 0.68. Right. Okey. Ini pun sama 0.32. Okey. Ini 0.68. Okey. Kita pergi kepada daerah C pula. C. Okey. Untuk setiap kebangkalian kita dah buat ni, pecahkan lagi kepada dua juga. C pun ada dua bahagian juga, iaitu hujan ataupun tidak hujan. Ni pun hujan, tidak hujan. Ni hujan, tidak hujan. Hujan, tidak hujan. Okey, untuk C. C kita punya hujan, kita ada kebangkalian dia 0.58. 0.58. So tidak hujan adalah 0.42. So kat sini 0.58. Ni 0.42. 0.58. 0.42. 0.58. 0.42. 0.58. 0.42. Okay. So then, kita dapatlah kesudahan dia. So kesudahan adalah yang pertama ni, kita ambil daripada hujung sampai ke hujung. So yang pertama R. So maknanya ketiga-tiganya hujan. Okay, so R maksudnya kesemuanya hujan. Okay, yang kedua kita ada daerah A, R hujan, B hujan, C tidak hujan. So R prime. Yang ketiga keadaan dia boleh jadi R prime R. Okay. Okay, yang keempat kita boleh dapat R prime R. Lepas tu kita boleh dapat R prime R. Dan kita juga R prime R prime.
Okey, yang last kali kita ada yang second last kita dapat R prime, R prime, R prime, R. Yang last kali kita dapat R prime, R prime, R prime. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 kesudahan yang kita boleh keluarkan dalam soalan. Okay. So 8 kesudahan berdasarkan 3 tempat ataupun 3 bacaan. Sinilah. Okay. So yang pertama A, nyatakan ataupun tentukan cari kebangkalan bahawa hujan akan turun di ketiga-tiga daerah di negeri Melaka. Okey, mana ada semua R? Semua R kan? Oh, semua R adalah di sini. So semua R. So semua hujan. Semua daerah ada hujan. So R maksudnya R darab R kan? So bermaksud kat sini untuk soalan dia yang nombor 1 adalah P R ataupun semuanya hujan adalah 0.4 darab dengan 0.32 darabkan dengan 0.58. So kita akan dapat should be, kita akan dapat 0.07424. So kita nak buat dapatkan kalau tiga-tiga daerah tu hujan lah. B, hujan tidak akan turun di tiga-tiga kawasan di Melaka. So maksudnya R prime kan. So maksudnya itu tidak hujan. B, R prime. Okey. Kita semua tidak hujan, so maksudnya kosong kali ni 0.6, 0.68 darab dengan 0.42. So kita dapat 0.6 darab 0.68 darab dengan 0.42. So kita akan dapat jawapan dia 0.1714. Okey, 0.1714. Okey, C. Hujan akan turun sekurang-kurangnya di satu daerah di Melaka. Okey, sekurang-kurangnya maksudnya dia at least satu tempat di Melaka. Satu daerah di Melaka dia hujan. So tengok kesudahan kat sini yang yang satu tempat saja, sekurangnya satu tempat saja adalah semua kan, tapi kecuali di peringkat yang terakhir tu. So ni efek ni semua betul, boleh, ni pun boleh terima, ni pun boleh. Last kali kita tak boleh terima sebab ketiga-tiga tak hujan. So apa kita buat kat sini, boleh nak buat darabkan semua tapi menyusahkan kita lah. Dia akan mengurangkan melambatkan kita untuk mengira. Dan apa kita buat ni, sekurang-kurangnya satu daerah kan. P at least X lebih besar atau sama dengan 1. So kalau 2 masuk kali, so kita buat begini, kita tahu total kebangkalan adalah 1. So tolakkan 1 tolak P R prime. So sama dengan 1 tolak 0.1714. So kita akan dapat dalam kurang 0.8286. Okay, 0.8286. Okay, then so last but not least adalah berkaitan dengan jika okay, jadi faham so maknanya kita ambilkan satu keseluruhan untuk kebangkalan dia ada 1, kita tolakkan dengan yang tak berlaku. Okay, tu saya kita dapatkan kebangkalan. Okay, padamkan sikit kat atas ni. Soalan last kali tu dia cakap
Hujan akan turun di satu daerah di Melaka saja. Ada satu daerah yang turun hujan. So kebangkalan yang boleh satu daerah je adalah satu. Ini boleh tak? Yes, ni boleh. Ini boleh tak? Yes, ni boleh. Ini boleh tak? Tak boleh. Ini pun tak boleh. Ini tak boleh sebab dia dua daerah tak hujan kan. Sekejap. Dia juga satu kan yang hujan kan. Okay, satu saja yang hujan. Hujan akan turun di satu daerah di Melaka. Soal dia satu saja. Okey, ni tak boleh. Ni pun tak boleh. Dua-dua ada dua hujan. Ni pun tak boleh dua hujan. Dua tempat daerah hujan. Ni satu. Okey, satu daerah. Ni satu daerah. Ni satu daerah. Ni tak boleh. Ni kesemuanya. So kita ada tiga situasi dekat sini. Tiga situasi. So apa kita buat kat sini adalah yang pertama, yang ni first kita darabkan R prime RR tu, kita dapatkan kebangkalan dia berdasarkan kat sini kita tengok iaitu 0.6 darab dengan 0.32 darab dengan 0.58. 0.6 darab dengan 0.68 darab dengan 0.58. Itu untuk kes pertama. Okey, kita ada dua lagi kes. Ini kes pertama. Kita ada dua lagi kes iaitu R bila A tidak hujan, B hujan. Sekejap. Okey. Macam ada kesilapan kat sini. Kita tengok. Oh, yang tadi cikgu buat ni. Okey, yang ni. Yang ni tak boleh. Yang ni baru betul. Ni. 0.4 darab dengan 0.68 darab dengan 0.42. So, ini salah lah. Okey. So, yang pertama akan jadi 0.4 darab dengan 0.68 darabkan dengan 0.42. 0.42. Okey. Sudah settle tu untuk kes pertama. Okay. So ni R prime R. So ni R prime R ni betul. Okey. Untuk kes kedua kita akan dapat 0. Ni tak boleh 0.68 dengan 0.5. Oh ni 0. Oh ni lah. 0.6 darab dengan 0.32 darab dengan 0.42. Okey, bukan 0.58 0.42. Kalau 0.58 tu dia akan jadi dua tempat hujan. So 0.32, 0.42. Okey. Last kali kita akan dapat, okey ni kedua, ini ketiga. Okey, kita dapat 0.6 darab dengan 0.68 darab dengan 0.58. Okey, kita dapat tu, kita ada tiga kes, kita tambahkan. Dan kita dapatlah dia punya kebangkalan dia.
So, kalau kira calculate ataupun should be awak akan dapat 0.431 5. Okay, 0.431 5. Right, boleh? So dia untuk yang graf gambar ajar pokok ni dia agak complicated sikit, tapi kanting-kanting tu yang penting awak kena tu. So kalau maksudnya daripada sini ke sini, sini ke sini, dari sini ke sini, so kita kena darabkan dia. So kita dapat darab lah. Tapi daripada hasil tak yang ni, bezakan kes dia antara 1, 2 dan 3 ni, kita perlu tambah. Darab, tambah. Darab, tambah. Boleh? Simple. Okay. Okay. So nanti kita jumpa malam ni. Okay. Okay. So untuk sesi ni, saya juga akan just penerangan je. So nanti malam nanti kita akan sambung balik. Okay. Assalamualaikum.